Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan pandangan kami agar masyarakat Islam dapat bebas daripada serangan isma. Serangan isma ni terhadap dunia Islam bermula dari pihak Barat kerana terdapat unsur kedengkian, hawa nafsu, kepercayaan etis, menganggap agama Islam tak sesuai dengan peredaran zaman. Oleh itu, perkataan isma berasal dari Yunani yang bermaksud ideologi ajaran yang dianuti sekelompok dalam masyarakat. Manakala dalam bahasa Arab digelar sebagai al-ghazwu al-fikri al-islami, iaitu serangan pemikiran Islam bertentangan dengan Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Wallahu a'lam. Seterusnya, saya akan membahaskan tentang apa itu epistemologi. Dari sudut bahasa adalah ia merupakan suatu perkataan hasil gabungan daripada perkataan Greek, iaitu episteme dan logos. Episteme ini membawa maksud kepada pengetahuan, manakala logos pula membawa maksud kepada ilmu, sains, teori, kajian serta perbincangan. Dari sudut istilah pula, ia merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menjurus kepada pemahaman yang benar. Seterusnya, saya akan mengetengahkan tentang konsep epistemologi dalam agama Islam dan Barat. Dalam agama Islam, sebelum ilmu itu hendak dijadikan sebagai asas dan pegangan bagi umat Islam, ilmu itu perlulah mempunyai kebenaran yang mutlak dan ilmu tersebut perlulah mencapai kepada tahap keyakinan yang diyakini ataupun dikenali sebagai ilmu al-yakin. Manakala dalam konsep epistemologi Barat pula adalah apabila ahli falsafah itu hendak mengambil sesuatu ilmu pengetahuan, mereka tidak melakukan sebarang tapisan dan cara pemikiran mereka adalah secara bebas dan tiada limitasi. Mereka juga tidak menitik beratkan tentang kebenaran yang mutlak. Selanjutnya adalah hubung kait antara epistemologi dengan isma. Berdasarkan epistemologi dalam konsep Barat, jelaslah membuktikan bahawa pihak Barat ini merupakan suatu pihak yang mencetuskan serangan ideologi ataupun dikenali sebagai isma. Selain itu, pihak Barat ini juga mengamalkan cara pemikiran berdasarkan akal fikiran dan panca indera semata-mata. Mereka telah menolak sumber wahyu sebagai sumber utama bagi ilmu pengetahuan mereka. Perkara ini telah membuktikan bahawa mereka mengamalkan pemikiran sekular. Di samping itu, mereka juga mendakwa setiap ideologi yang dibawakan oleh mereka adalah mempunyai nilai autoriti yang benar, tetapi pada hakikatnya ada yang salah. Disebabkan dengan fenomena ini, maka lahirlah golongan individu yang keliru dalam menilai dan menerima sesuatu ilmu itu, kerana ilmu itu telah pun bercampur aduk dengan unsur syak dawa sangka. Okey, seterusnya mengenai gerakan isma. Kemunculan isma adalah disebabkan penolakan dan bantahan manusia terhadap kuasa Allah dan meremehkan fitrah yang dianggap menyusahkan dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Gerakan isma diterima dan mendapat sokongan dalam kalangan masyarakat Barat kerana penindasan gereja dan sistem beraja. Gerakan isma menjadi aktif sehingga kini kerana bersatu menolak kuasa Tuhan dan berpaksi dengan keputusan daripada manusia semata yang diberi nama sebagai humanisme. Daripada gerakan humanisme terlahir gerakan-gerakan kecil yang mengetengahkan keinginan masing-masing dan bertonggakkan keadilan yang berkonsepkan untuk menuntut kebebasan manusia dari ikatan keagamaan dan kuasa Tuhan. Sebagai contoh yang diketengahkan dalam kajian ini adalah liberalisme, feminisme dan sosialisme. Patung, gambar orang mengangkat tangan ke atas, menunjukkan bahawa ia bebas dari segala ikatan-ikatan. Ikatan adat istiadat, ikatan agama, ikatan keyakinan. Pemikiran liberal mempunyai akar sejarah yang sangat panjang dalam sejarah peradaban Barat dan Kristian, bermula pada 300 Masihi sehingga terjadi Revolusi Perancis pada 1789 Masihi. Fahaman liberalisme ini juga telah meninggalkan kesan yang mendalam dan pengaruh yang besar pada negara umat Islam yang dijajah oleh Barat. Ideologi ini mengancam dan telah memurtadkan sebilangan besar umat Islam. Kita perlu berwaspada dalam penyebarannya, terutamanya melalui internet, media cetak dan elektronik yang lain.
Seterusnya adalah ciri-ciri seorang terjerumus dalam liberalisme dan menolak agama Islam. Yang pertama, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, diri penuh dengan keraguan sehingga tiada yang betul atau salah sehingga bebas dalam memberi pendapat dan melakukan sesuatu. Yang terakhir adalah sikap yang tidak mahu patuh dan tunduk pada syariat Islam kerana sombong. Hal ini sama seperti kekafiran iblis terlaknat. Liberalisme amatlah bertentangan dengan ajaran Islam dalam bab akidah. Mereka penuh dengan keraguan sedangkan kita wajib yakin Rasulullah bersifat benar dan tidak bercakap bohong. Pendapat sepakat ulama mengatakan jatuh kafir kepada seseorang yang ragu dengan kejujuran Rasulullah SAW. Feminisme adalah satu pemikiran atau gerakan yang bersatu dalam menuntut kebebasan dan hak kesamarataan antara lelaki dan perempuan sama ada dari aspek politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan undang-undang untuk melindungi kaum wanita dari sebarang bentuk ketidakadilan atau penindasan menurut perspektif mereka. Kemunculan gerakan feminisme bermula pada zaman Revolusi Perancis dan ianya dikatakan mempunyai berkaitan yang rapat dengan agama Kristian itu sendiri. Kitab Bible yang merupakan kitab suci agama Kristian sendiri mempunyai banyak ayat yang syarat dengan unsur penghinaan dan kejian terhadap kaum wanita. Sistem gereja pula tidak kurangnya apabila melakukan sekatan yang berunsurkan diskriminasi terhadap hak-hak golongan wanita. Kesannya, para wanita menerima layanan yang buruk daripada masyarakat pada zaman itu. Golongan wanita pada ketika itu dipandang rendah sehinggakan mereka dianggap sebagai jelmaan syaitan, bahkan tubuh wanita dilabelkan sebagai wadah dosa. Bukan itu sahaja, kaum wanita juga dinafikan haknya dalam pelbagai aspek kehidupan, sama ada dari aspek institusi rumah tangga, sistem pendidikan, sistem lapisan masyarakat maupun dalam sistem perundangan. Mary Wollstonecraft yang berbangsa Yahudi merupakan salah seorang daripada pelopor gerakan feminisme dan beliau memperjuangkan hak wanita melalui seruan kepada penghapusan struktur keluarga kerana beliau menganggap hal ini merupakan benteng penghalang kepada kemajuan kaum wanita. Sejurus selepas itu, pelbagai bentuk usaha lain turut digiatkan oleh pejuang feminisme yang lain dan gerakan feminisme ini dilihat semakin lantang dalam menyuarakan hak-hak mereka. Kumpulan SIS ini ditubuhkan pada tahun 1988 oleh para peguam serta aktivis-aktivis seperti Marina Mahathir dan Zainah Anwar. Pada mulanya, fokus dan hala tuju gerakan ini adalah sama seperti gerakan feminisme di Barat. Lama-kelamaan, gerakan SIS ini mula bersifat skeptik terhadap agama dan menuntut hak-hak kesamarataan yang lain yang bersifat lebih agresif. Mereka menggesa pengubalan semula undang-undang negara terutamanya undang-undang syariah kerana mereka menganggap bahawa agama Islam adalah tidak adil dan mendiskriminasi hak-hak kaum wanita. Sebagai permulaan gerak kerja kumpulan ini, mereka telah menjalankan kelas kajian terhadap Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu syariah dan ilmu fiqh. Mereka bertanggapan bahawa syariah itu adalah hasil kerja manusia yang dicapai hasil daripada para fuqaha berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sudah semestinya bersifat terbuka untuk dikaji semula dan bersifat berubah-ubah ataupun tidak tetap. Akhirnya, hal inilah yang telah menjurus kepada fahaman dan ideologi yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum, saya Farah Aisyah binti Rokman akan menerangkan gerakan isme yang terakhir iaitu sosialisme. Pada umumnya, sosialisme ialah suatu fahaman politik yang berasaskan kepada ekonomi politik dan ia merupakan pandangan dan pendapat yang berubah mengikut kepentingan situasi politik semasa mengikut peredaran zaman. Dalam ideologi sosialisme, kesamarataan, kesejahteraan dan kepentingan merupakan tujuan utama demi mencapai kesepakatan. Sejarah perkembangan fahaman sosialisme. Dalam sejarah pemikiran, sosialisme adalah suatu pemikiran yang bertunjangkan kepada lapangan politik dan juga ekonomi. Perkataan sosialisme digunakan pada awal abad ke-19 iaitu pada tahun 1837 oleh seorang tokoh sosialisme yang pertama iaitu Robert Owen yang berasal daripada Britain. Beliau merupakan seorang tokoh sosialisme yang pertama dalam mengembangkan ideologi pemikiran sosialisme. Beliau juga seorang bangsawan yang selalu memerhatikan nasib pekerja-pekerja buruh dan juga golongan miskin yang selalu ditindas oleh golongan kapitalis.
Selain itu, ada juga tokoh sosialisme yang lain daripada Perancis iaitu Charles Fourier yang menyuarakan hak-hak sosial tenaga buruh. Gerakan sosialisme pada abad itu hanyalah berdasarkan teori falsafah sahaja. Namun, tahun demi tahun, pemikiran sosialisme mampu mempengaruhi masyarakat setempat dan menjadi landasan sesuatu negara. Bahkan, bukan hanya di Eropah, ideologi sosialisme ini banyak berkembang dan memberi pengaruh pada seluruh internasional, antaranya di negara-negara seperti Rusia, Korea Utara, China, Vietnam serta merebak ke negara-negara timur dan Asia yang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya pula akan menerangkan cara-cara untuk menghadapi serangan isme yang kian berleluasa pada masa kini. Yang pertama, antara cara untuk menghadapi fahaman liberalisme adalah dengan melalui sistem pendidikan. Pelbagai cara boleh dilakukan seperti mengkhususkan silibus tentang bahayanya serangan pemikiran. Aktiviti lain seperti seminar, ceramah dan sebagainya juga boleh dilakukan kerana ia boleh diterapkan kepada kehidupan para pelajar. Seterusnya, bagaimana pula untuk menghadapi fahaman feminisme? Caranya adalah dengan didikan daripada ibu bapa kepada anak-anak semenjak dari kecil lagi. Ajaran Islam yang sebenar serta didikan akhlak yang mahmudah berlandaskan syariat Islam sangat berperanan penting dalam membina generasi Islam yang baik pada masa akan datang. Bak kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Dan yang terakhir sekali, cara untuk menghadapi fahaman sosialisme adalah dengan menyedarkan dan mengingatkan sesama kita masyarakat Malaysia akan indahnya agama Islam yang banyak mementingkan konsep wasatiyah dan hak sama rata. Misalnya seperti kewajipan berzakat, pengharaman riba, sedekah dan sebagainya. Terdapat pelbagai lagi cara untuk menghadapi serangan isme ini daripada berlaku di masyarakat Malaysia. Semua pihak haruslah mengambil cakna dan berusaha untuk menghadapi serangan pemikiran ini supaya dapat dicegah. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, umat Islam dan masyarakat Malaysia perlulah sedar akan bahayanya serangan pemikiran ini. Justru itu, setiap individu dan pihak-pihak tertentu perlulah mengambil langkah yang sewajarnya untuk menangani fahaman ini daripada terus merebak. Akal yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perlulah digunakan ke arah jalan yang benar dan mestilah sentiasa berpegang dengan syariat Islam yang sebenar. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.